Ya baiklah, Auda, kembali kita bersama lagi dan sekarang kita bersama dalam segmen Tamu Bahasa seperti yang telah pun kami janjikan bersama. Untuk minggu ini kita akan memperkatakan mengenai dengan evolusi bahasa Melayu dan seorang narasumber kita Alhamdulillah telah berjaya kita dapat bersua bersama dengan beliau Intan pada pagi ini. Kita bawa ke studio Rampai Pagi iaitu bersama dengan Puan Rohana binti Radin merupakan pegawai bahasa dari Dewan Bahasa dan Pustaka. Jadi untuk seterusnya saya serahkan bersama dengan Intan. Silakan. Terima kasih. Assalamualaikum Puan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, apa khabar? Alhamdulillah sihat. Alhamdulillah ya. Apapun terima kasih diucapkan ya kepada Puan Rohana ya kerana sudi hadir ke studio Jubilee Emas TV untuk sama-sama berkongsi mengenai dengan evolusi bahasa Melayu dalam segmen Tamu Bahasa. Jadi sebagai mukadimah Puan, mungkin boleh Puan kongsikan ataupun menerangkan dengan lebih lanjut lagi mengenai dengan sejarah proses evolusi bahasa Melayu ini. Silakan. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Terlebih dahulu saya mengucapkan ribuan terima kasih kepada Rampai Pagi atas peluang yang diberikan pada pagi ini. Ya. Alhamdulillah, jika kita melihat bahasa Melayu itu adalah biasanya adat komunikasi. Sama ada sebagai tulisan ataupun komunikasi tulisan ataupun lisan. Tapi adakah tuan ataupun puan menyadari bahasa itu mempunyai sesuatu yang asas yang mempunyai unsur di dalamnya. Mungkin boleh tuan ataupun puan menekannya. Okey, Intan dulu. Dia ada cerita. Kalau macam begini ya. Misalnya saya bagi satu ayat. Saya makan nasi. Ada unsurnya di dalamnya. Saya makan nasi. Ada unsur yang kecil yang tidak bermakna kemudian berkembang kepada unsur yang bermakna iaitu unsur yang besar. Iaitu kalau dari kecilnya adalah bunyi bahasa. Artinya maafkanlah kalau bunyi bahasa saya tidak tepat. Kemudian ia berkembang kepada suku kata. Kalau suku kata bagaimana? Saya makan nasi. Okey. Kemudian ia ke peringkat keperkataan. Bagaimana? Saya makan nasi. Atau perkataan. Ya, tiga perkataan. Kemudian jadi frasa. Saya makan nasi. Saya frasa nama, makan nasi, frasa kerja. Kemudian jadi ayat, saya makan nasi. Adakah tuan dan menyadari apa yang tadi keluarkan mempunyai unsur tersebut? Tidak kan? Indah pun. Okey. Itu perkara asas. Bagaimana ia berkembang daripada satu zaman ke satu zaman itu dipanggil satu evolusi. Perubahan. Bahasa itu berkembang seiring dengan perkembangan zaman. Dalam arti kata lain, bahasa Melayu mengalami perkembangan yang pesat dan pantas sebagaimana yang pernah disampaikan oleh seorang sarjana linguistik iaitu Dr. Abdullah Jumain. Hal yang menarik tentang bahasa Melayu itu adalah kepantasan bahasa Melayu itu berkembang. Mengapa ia berkembang? Ia memenuhi keperluan semasa. Dan terjadinya perkembangan ini membuktikan bahawa bahasa Melayu turut mengalami proses evolusi, iaitu dalam kamus Dewan edisi keempat, evolusi bermaksud perkembangan secara beransur-ansur, terutamanya pada bentuk yang lebih kompleks. Okey, ada beberapa fasa. Iaitu bahasa merupakan sesuatu yang kompleks dan telah menyebabkan ia mengalami proses evolusi. Iaitu sejarah proses evolusi bagi bahasa Melayu mencatatkan beberapa tahap, iaitu zaman bahasa Melayu purba, kemudian bahasa Melayu kuno, dan kemudian bahasa Melayu klasik dan juga bahasa Melayu moden. Mungkin pernah mendengar antara bahasa Melayu klasik dan juga bahasa Melayu moden. Bahasa Melayu klasik, saya mengambil contoh antara dua inilah, peralihan daripada bahasa Melayu klasik ke bahasa Melayu moden. Dalam bahasa Melayu klasik, kita melihat ada beberapa ciri khusus dalam bahasa Melayu klasik. Pernah melihat hikayat dan suasa ataupun hikayat-hikayat yang lama? Kemarudian ada. Ada mempunyai bahasa-bahasa yang kita ni kurang tahu. Rakian, syahadan. Itu adalah merupakan salah satu ciri khusus melihat peralihan kepada zaman moden itu nanti dah. Iaitu misalnya ciri khusus daripada bahasa Melayu klasik itu adalah pembinaan struktur ayat yang panjang dan juga berulang-ulang. Kemudian juga penggunaan ayat pasif dan songsang dan penggunaan kata partikel lah dan juga tah dan juga penggunaan pangkal ayat seperti al-kisah yang seperti tadi arkian, hatta, sebermula dan syahadan. Dan itu pernah ditemui daripada batu bersurat ataupun hikayat-hikayat lama. Kemudian kalau kita melihat kepada zaman moden pula, kita ini melihat ada beberapa peralihan ataupun perkembangan daripada bahasa Melayu klasik kepada moden. Dan itu kita ni melihat daripada
daripada perancangan korpus bahasa Melayu dilaksanakan untuk memudahkan bahasa Melayu dari segi penyusunan panduan ejaan, istilah, kamus, tata bahasa dan tanda baca. Bahasa Melayu moden memperlihatkan ciri-ciri tersendiri. Antaranya iaitu tiada penggunaan ayat yang panjang. Simple. Meleret-leret dan juga berulang-ulang dalam penulisan. Misalnya, hilangnya kata-kata klasik seperti arakian, syahadan dan juga hatta dan sebermula. Kemudian juga struktur ayat lebih disusun, lebih berkemas berdasarkan tata bahasa Nahu yang lebih bersistematik. Itu yang kita ini melihat daripada evolusinya. Perubahannya. Proses evolusinya. Tetapi perkembangan secara beransur. Melalui beberapa aspek lah kita melihat. Baik Puan, jika kita berkatakan mengenai dengan evolusi, kita ingin mengetahui berdasarkan sejarah proses evolusi bahasa Melayu tersebut. Mungkin di sini dapat Puan jelaskan ataupun kongsikan bersama dengan kami berdua dan juga penonton di luar sana, bagaimana ataupun macam mana bahasa Melayu ini berkembang. Jadi mungkin dapat dijelaskan, silakan. Jika dilihat daripada proses evolusi tersebut tadi, ada beberapa aspek yang kita perlu lihat, kita perhatikan. Apa yang menyebabkan ia berkembang, dari segi apa? Kita ni lihat daripada 3 perkara. 3 aspek lah tu, iaitu perkataan, ejaan dan juga struktur ayat. Perkataan, dari segi perkataan ada perkataan yang baru muncul, sama ada ia mengalami proses morfologi, baik itu dari segi penggandaan, pengimbuhan, singkatan, pemajmukan. Ada juga perkataan yang dipinjam dan juga ada perkataan yang juga mengalami perluasan makna dan juga malah ada perkataan yang hilang. Macam yang klasik jarang masa ni dia lagi kan digunakan. Jarang. Okey, faktor kehilangan dan pupusnya sesuatu kata adalah diakibatkan oleh penerus kata itu tidak menggunakan lagi perkataan itu lagi dan pewaris pengguna bahasa tidak mewariskan kepada penerus seterusnya. Dan perkataan dalam bahasa Sanskrit misalnya antaranya sepertinya yang kita ni gunakan iaitu sannyasa. Tahu maknanya apa? Sannyasa apa tu? Itu bahasa kuno. Okey, yang dipinjam daripada bahasa Sanskrit. Yang misalnya mengangkat pada kedudukan yang tinggi. Tidak pernah didengar lagi kan bahasa kuno masa ni. Raksana mempertahankan dan melindungi. Yuvaraja itu putra mahkota. Prativuraja putra mahkota yang kedua. Bukan lagi jarang Puan, tapi memang pupus tidak lagi digunakan. Jadi macam mana untuk melestarikannya? Macam contoh sebagai perkataan argian. Argian satu macam tempat atau petak untuk menaruh barang kan, ambilkan tempat kedudukan apa itu di atas argian. Kita ni banyak mengumpulkan banyak perkataan-perkataan lama dan saya dan bahagian penyelidikan dokumentasi dan pengiktirafan pada masa ini sedang giat untuk mengumpulkan perkataan-perkataan lama klasik untuk diangkat kembali untuk diperkenalkan kepada generasi muda. Amat sayang kalau kita ni meninggalkan seperti contohnya bahasa Melayu kuno ini pun juga kita tidak mengetahui sedangkan kita ni sudah generasi keberapa. Jadinya untuk itu kita mungkin daripada memperkenalkan dan memberikan dan juga mempraktikkan ataupun mengamalkannya, menggunakannya dalam penulisan ataupun komunikasi, mungkin kita ni dapat masih melestarikan bahasa itu ataupun kata-kata tersebut. Itu yang kira peranan kita ni lah untuk melestarikan juga memeliharakannya, bukan saja dari pihak berkenaan tertentu, tetapi pihak kita ni sebagai masyarakat juga menggunakan apa yang menghargailah, mengapresiasi apa yang telah diwarisi kepada kita ni. Kemudian mengenai bentuk ejaan juga, aspek yang berkembang adalah bentuk ejaan yang mengalami peralihan, itu perkembangan bahasa Melayu juga turut dilihat dari aspek bentuk ejaannya. Ejaan juga mengalami perkembangan untuk melahirkan sistem ejaan yang lebih kemas dan bersistematik seiring dengan keperluan semasa. Misalnya ejaan-ejaan Rumi yang telah lama diperbaiki dengan lebih baik. Misalnya bulan itu bulan kan, perkataan yang awalnya adalah VULAN, bulan. Itu kata pinjaman dari bahasa Sanskrit. Kemudian diperkemas ejaannya kepada sistem ejaan yang distandarisasi bulan. Bulan ya. Bulan. Bhakti, BHAKTI. Bhakti. Kemudian baca. Kalau dulu cuma ada ejaan baca. BACHA. Kemudian jadi sistem ejaan yang BACA. BACA. Cinta.
Sama juga C-H-I-N-E. Nah, tapi pun maaf saya mencelah sedikit ya. Kenapa satu tempat yang kalau dulu masih lagi bagi nama khusus kucing. Sekarang ini kucing K-U-C-I-N-G. Tetapi satu tempat ataupun satu negeri masih lagi mengekalkan K-U-C-H-I-N-G. Mungkin dapat dijelaskan sedikit. Ini sebagai satu perkongsian ilmu. Perkongsian boleh. Kalau kita melihat tempat itu adalah nama khas. Memang boleh dirubah. Memang tidak boleh sebabnya nama khas yang memang sudah diturunkanlah daripada satu dinamakan sebagai nama khas. Dan kalau nama binatang kucing mengikut ejaan masa kini adalah K-U-C-I-N-G. Itu memang tidak akan menggunakan K-U-C-H-I-N-G dalam penulisan. Itu sudah dinamakan sebagai tempat khas kucing Sarawak, right? Betul. Begitu juga nama manusia ya. Contohnya Lela Mencanai menggunakan M-E-N-C-H-A-N-A-I. Ya, Lela Mencanai, nama khas. Memang dah boleh. Untuk penamaan, kalau sistem penamaan, kalau ikut peralihan zaman boleh Mencanai, M-E-N-C-A-N-A-I. Tapi bila ia sudah ditetapkan ia Mencanai sebagai nama khasnya, jadi tidak boleh dirubah untuk nama manusia. Kalau nama manusia untuk dirubah itu adalah keperluan sistem penamaan kita ni. Tetapi kenapa perkataan ejaan baru sekarang ini kembali menjadi baharu? Bukan kembali. Bukan kembali. Ada perbezaan baru dan baharu. Coba jelaskan. Makin melarat ya. Okey. Baru, kalau baru Inggerisnya recently, baru-baru ini. Baru-baru ini. Tapi kalau new, baharu. Ada perbezaan. Misalnya pelancaran terbitan buku baharu. Ada kata ni pelancaran buku baru. Baharu. Ya. Jangan menggunakan saya pergi ke rumah ini baru-baru ini. Faham. Ada perbezaan antara baru dan baharu. Iya. Faham? Bukan digunakan kembali, bukan. Ada dua perkataan yang berbeza, baru dan baharu. Baik. Faham tuan? Faham tuan. Jadi itu telah kita kongsikan bersama ya. Kita mengetahui bersama mengenai dengan perkembangan bahasa Melayu. Jadi seterusnya ni bahasa Melayu dalam perkembangannya tidak terlepas daripada cabaran. Jadi mungkinkah Puan sendiri boleh kongsikan apa sahaja cabaran-cabaran tersebut ya agar penonton kita lebih memahami. Silakan. Bahasa Melayu melambangkan kewibawaan jati diri bangsa Melayu yang luhur. Aspek-aspek bahasa Melayu itu adalah bersandarkan kepada kepatuhan terhadap aspek peraturan bahasa yang mencakupi sebutan, ejaan, perkataan, ayat dan makna secara rapi dan kepatuhan terhadap aspek peraturan tata budaya seperti penggunaan ganti nama, sistem, gelaran dan juga sapaan sesuai dengan taraf orang yang berkomunikasi dan juga pemilihan perkataan yang sesuai dengan konteks. Perkataan yang lahir menjalani mekanisme pembakuan yakni proses standardisasi ya. Sistem ejaan dipertingkatkan dan juga struktur ayat diperkemas agar dapat difahami pengguna dan juga pembaca bahasa Melayu. Malah penutur bahasa Melayu juga memiliki budi bahasa ya dan juga peraturan yang perlu dipatuhi dan diamalkan oleh pengguna bahasa dan juga penulis. Antara aturan dan peraturan dalam bahasa itu adalah seperti penggunaan sistem sapaan dan gelaran. Betul misalnya saya, awak, baginda mengikut situasi ya. Dan juga menghindari penggunaan tabu bahasa atau larangan bahasa. Itu memang kita ni ada sistem-sistem peraturan tersebut dalam berbahasa. Dan juga menggunakan bahasa yang tidak berterus terang dan juga menghindari penggunaan kata-kata kesat. Dan daripada aturan tersebutlah lahirnya bahasa kiasan, eufemisme, kata-kata sapaan dan juga sebagainya. Dan juga kalau kita ni melihat situasi pada masa kini, dia juga menggunakan juga pencampuran kod. Pencampuran kod kita ni selalu juga sering menggunakan yang lebih mudah dalam pemikiran kita. Jika kalau menggunakan print, kalau menambahkan kepada imbuhannya memprint. Adakah lebih suka menggunakan mencetak ataupun memprint? Kalau secara informal memprint, kalau formal tergantung pada masa ya. Jadi kalau menjadi kebiasaan akan disebut sebagai memprint, mengupload, mendownload. Lebih senang. Tapi peraturan itu yang kita ni yang betul dan rapi. Itu yang kita ni yang susah untuk kita ni praktikkan dalam tulisan maupun komunikasi. Iya, sekali.
apa yang perlu lagi, satu cabaran yang perlu kita ni perhatikan, yang mungkin kita ni melihat itu adalah kesalahan kecil. Tapi kalau kita ni melihat dari segi peraturan, juga aturan tata bahasa dan Nahu, penggunaan antara ini mengenai kesalahan bahasa yang kerap berlaku, baik kita ni ataupun sesiapa saja, antara penggunaan imbuhan di, awalan di, dan juga sendi nama di. Ya. Kalau di space tempat. Di mana? Di mana? Di tempat itu. Di kanan. Ataukah di kanan diijak bertamu ataupun berpisah? Jarak. Ada jarak di kanan. Kerana ia tempat. Tempat. Dibayar? Bertamu. Bertamu. Ya. Sebab ia perkataan. Perkataan kira kata kerja. Ya, kata kerja. Betul kan? Betul. Takut sudah. Okey. Dicetak? Ya. Bertamu. Okey. Kalau Ani kira Puan sudah mengetahui perbezaan antara imbuhan di dengan di, sendi nama di. Bagaimana dengan perbezaan penggunaan kata sendi di dan juga kata sendi pada? Okey. Saya bagi satu soalan. Silakan. Boleh. Masya Allah. Adakah betul kita ni menggunakan di awal ataupun di masa akan datang, ataupun tadi akan menggunakan pada masa akan datang? Pada. Pasal masa itu adalah waktu. Pada hanya digunakan untuk waktu. Di awal? Pada. Tolong. Apa cerita dia? Apa cerita sebetulnya? Tidak. Kalau ada awal, saya explain. Di tidak digunakan untuk merujuk waktu, masa dan zaman. Lebih kepada tempat. Ya. Awal adalah masa. Padalah, penggunaannya padalah. Ya. Di awal masa. Ya. Artinya awal adalah masa. Pada masa. Pada awal. Jadi kalau penggunaan di awal ada salah. Jadi sepatutnya adalah pada awal. Pada masa akan datang. Biasanya kalau kesalahan kecil tadi tidak akan nampak kan? Ya. Satu yang kita mempraktikkan di masa akan datang. Kesalahan itu kalau kita ni melihat dari segi penulisan pun di awal, di masa akan datang. Masa itu kan bukan tempat. Jadinya di bukan merujuk untuk waktu, masa dan zaman. Peraturan dan tata bahasa itu yang belum kita banyak mempraktikkan dan menjadikannya sebagai bahasa Melayu yang betul dan benar. Ya. Faham. Itulah yang cabaran yang dihadapi sebenarnya. Kalau kita ni melihat konteks positif, yang apa yang perlu kita ni mempraktikkannya, itulah. Iya. Jadi saya mengetahui di mana kalau kita menggunakan pada hanya untuk tempat, untuk waktu sahaja. Kalau tempat baru kita menggunakan di. Di zaman. Pada zaman. Pada zaman. Ya. Baik Puan, kita masih ada berbaki masa. Ada 4 minit saja. Jadi antara dua soalan ini, mana yang penting ni? Bagi perkembangan bahasa ataupun mengenai dengan perbincangan pada hari ini, mana yang lebih penting? Harapan. Baik. Silakan. Kita bagi dua pilihan. 4 minit ya. 4 minit. Mungkin boleh kesimpulan dalam 4 minit. Dirangkum. Okey. Meningkatkan bahasa Melayu bernilai tinggi dari aspek peraturan bahasa dan tata bahasa yang betul dan benar menjadi salah satu harapan utama. Dan mengembalikan wibawa bahasa Melayu amatlah diharapkan kerana bahasa Melayu merupakan salah satu kearifan lokal bangsa Melayu. Oleh itu keupayaan dan kemampuan bahasa Melayu ini sewajarnya menjadi peluang bagi kita untuk mempertingkatkan dan memperluaskan fungsinya sebagai bahasa ilmu, sains, teknologi, ekonomi, perdagangan, media massa, kebudayaan, kesenian, kesusastraan dan juga keagamaan. Seterusnya berupaya mendukung bahasa Melayu ke arah pengantarabangsaannya. Itulah harapan utama yang perlu kita ni pertahankan dan melestarikan bahasa Melayu. Dan untuk kesimpulannya, dalam proses evolusi bahasa Melayu ini berlaku pertambahan kosakata dan kata selain kata-kata yang diwarisi, iaitu yang sedia ada, kehilangan kata-kata kerana tidak lagi digunakan, perubahan ejaan dan juga perubahan struktur ayat. Dan melalui aspek-aspek ini, perkembangan bahasa Melayu dapat diteliti bahawa bahasa ini berkembang seiring peredaran zaman. Walau bagaimanapun, perkembangan bahasa Melayu juga turut
berdepan dengan arus cabaran. Namun apa yang sangat diharapkan ialah kita sebagai penutur tulen bahasa Melayu akan sentiasa terus untuk mempertahankan keutuhan dan kewibawaan bahasa Melayu. Sesuai dengan apa yang telah dijelaskan Intannya oleh tetamu kita pada pagi ini, betapa pentingnya untuk kita ni mengevolusikan bahasa Melayu ini agar ianya kita ni ketahui dan kita ni kenal, kita ni cintai, kita ni seterusnya akan kita ni lestarikan. Bahasa-bahasa yang sudah hampir pupus dan ada yang sudah indah kedengaran lagi. Intan, untuk terakhirnya silakan. Alhamdulillah ya. Jadi itulah yang mengenai dengan evolusi bahasa Melayu ini adalah merupakan perkembangan dan juga perubahan bahasa Melayu. Jadi kita ni perlu juga menyesuaikan diri dengan perubahan zaman dan terus kekal relevan sebagai bahasa ilmu dan juga komunikasi serantau. Dan bahasa ini sebenarnya adalah menunjukkan sejarah, budaya dan juga identiti bahasa Melayu. Walaupun terima kasih diucapkan kepada tetamu undangan kita yang merupakan pegawai bahasa, iaitu Yang Mulia Puan Rohana binti Radin, pegawai bahasa Dewan Bahasa dan Pustaka. Jadi saya akan ingat ni Puan, waktu menggunakan pada, tempat di. Betul lah? Ya. Baik, terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi